Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bertemu kita lagi sesi PDPR pada hari ini dalam subjek Bahasa Melayu tahun 2. Diharap murid-murid bersedia untuk belajar pada hari ini. Dan murid-murid, hari ini kita akan belajar kemahiran menulis. Jadi pada akhir pembelajaran nanti, murid-murid akan dapat menghasilkan penulisan bukan naratif secara separa terkawal. Murid-murid diharap dapat bersedia dengan buku aktiviti, buku teks juga alat tulis. Baik murid-murid, kamu boleh buka buku teks muka surat 4. Okey, hari ini kita nak belajar bagaimana untuk menghasilkan penulisan bukan naratif. Kita akan menulis sebuah karangan pendek. Okey. Jadi untuk menulis sebuah karangan, kita mesti ada isi-isi penting. Jadi lihat dalam muka surat 4, kemahiran menulis, tajuknya Sekolah Kebanggaanku. Dia dah bagi isi penting. Ini gambar sekolah. Ini gambar sekolah kamu. Okey, dia dah bagi isi penting di sini. Kita tengok yang pertama. Sekolah ini dibina pada 1 Disember 1951. Okey, yang kedua, terletak di atas sebuah bukit di Kampung Lanai, Kupang, Baling, Kedah. Okey, isi yang kedua. Tujuan dibina bagi membasmi buta huruf. Membasmi buta huruf ni maksudnya dia nak mengelakkan daripada murid-murid di sana, penduduk di sana tidak pandai membaca. Menyediakan tempat murid untuk belajar. Kejayaan yang diperoleh di sekolah ini ialah Johan Pertandingan Tilawah Al-Quran peringkat daerah Baling tahun 2014. Juga Johan Pertandingan Bicara Berirama peringkat negeri Kedah pada tahun 2014. Okey, isi penting yang seterusnya dibagi. Murid-murid rajin dan mempunyai semangat juang yang tinggi. Semua murid berikrar akan meneruskan kejayaan, akan mengekalkan kecemerlangan. Jadi, untuk menghasilkan sebuah penulisan karangan, kamu mestilah ada isi-isi penting. Setelah dia bagi isi penting di sini, warna hitam dan warna merah, kamu tinggal lagi untuk mengisi tempat kosong. Isi tempat kosong pada penulisan karangan pendek di sini, di buku surat 5 tersebut. Macam mana kita nak isi? Kita lihat sama-sama. Okey, kita cuba belajar bersama-sama. Sekolah Kebangsaan Lanai telah dibina pada 1 Disember 1951. Tengok sini. Ini dia dah bagi. Dia dah ambil dekat poin yang pertama tadi. 1 Disember 1951. Jadi kita nak isikan poin yang kedua. Kita tengok yang warna merah ini. Sekolah ini tempat kosong. Apa nak isi kat sini? Kamu isilah ni ayat ni. Isi penting yang dibagi. Sekolah ini terletak di atas sebuah bukit di Kampung Lanai, Kupang, Baling, Kedah. Kita sambung lagi. Kawasan sekolah ini sangat cantik dengan pokok-pokok bunga. Betul tak? Ada banyak pokok bunga di sekolah. Macam sekolah kita pun ada banyak pokok bunga untuk mencantikkan dan mengindahkan kawasan sekolah. Okey. Perenggan kedua. Penubuhan sekolah ini adalah untuk membasmi buta huruf dalam kalangan murid. Nampak dia bagi kat mana ni? Membasmi buta huruf ni adalah poin yang telah diberi di isi penting yang kedua. Membasmi buta huruf dalam kalangan murid. Okey, untuk mengelakkan daripada murid-murid di sana tidak pandai membaca, tidak pandai belajar. Okey. Sambung lagi. Selain itu, sekolah ini juga dapat tempat kosong. Dapat apa? Kita ambil poin yang seterusnya, yang warna merah. Menyediakan tempat murid belajar. Okey, perenggan yang ketiga. Sekolah ini berjaya dalam pelbagai pertandingan seperti tempat kosong. Apa kejayaan yang dia dapat? Yang dia perolehi? Dia dah bagi sini. Nampak? Poin kejayaan kat sini. Isi penting kejayaan. Yang pertama, Johan Pertandingan Tilawah Al-Quran peringkat daerah Baling pada tahun 2014. Dan, kamu tulis kat sini, dan, Johan Pertandingan Bicara Berirama peringkat negeri Kedah pada tahun 2014. Itu adalah
kejayaan di sekolah, kejayaan yang diperolehi oleh murid-murid di sekolah kebangsaan Lanai. Okey, sambung lagi. Murid-murid sekolah kebangsaan Lanai mempunyai apa tempat kosong ni? Poin yang seterusnya, mempunyai semangat juang yang tinggi. Semangat untuk belajar, semangat untuk berjaya yang tinggi. Okey, akhir sekali, semua murid berikrar. Apa yang diikrarkan? Poin dia adalah di sini. Semua murid berikrar akan meneruskan kejayaan dan, tambah dan di sini, dan akan mengekalkan kecemerlangan. Okey. Jadi untuk hasilkan penulisan karangan, mesti ada yang pertama, isi penting. Bila ada isi penting ni, kamu bolehlah tulis sebuah karangan. Baik, kita sambung seterusnya. Baik, untuk tugasan pada hari ini, kamu boleh bersedia dengan buku aktiviti jilid 2. Baik. Okey. Dalam buku aktiviti jilid 2, muka surat 4 dan juga muka surat 5. Okey, ada di situ aktiviti 3, lengkapkan karangan berdasarkan maklumat yang diberikan. Nampak? Kamu kena buat karangan. Karangan yang kamu kena lengkapkan ada di muka surat 5. Jadi macam cikgu beritahu tadi, kalau kamu nak lengkapkan karangan, kamu kena ada isi penting. Jadi dia dah bagi dah sini isi penting. Dah ada isi penting dah dekat sini. Tajuknya ialah Kampung Pering. Ni gambar kampung. Selamat datang ke Desa Lestari, Kampung Pering, Mukim Pering, 06100 Kodiang, Kedah Darul Aman. Kawasan kampung ni, kampung ni terletak di negeri Kedah. Jadi isi penting yang dia dah bagi di sini ialah penduduk kampung. Dia cerita tentang penduduk kampung. Ada berapa orang? 672 orang. Ada berapa rumah? 185 buah rumah dan kebanyakan penduduk bekerja dalam bidang pertanian. Jadi ini diceritakan tentang penduduk kampung ni. Ada 672, rumahnya ada 185 dan pekerjaan di sana kebanyakannya bekerja dalam bidang pertanian. Sebagai pekebun ke, petani ke, okey. Ataupun bekerja di sawah. Okey. Ada ceritakan pula yang kedua, sikap penduduk kampung itu. Sikap penduduk kampung Pering. Mereka ni bekerjasama, saling bantu-membantu dan menjaga kampung kerana mereka sayang akan kampung mereka. Kita pun sayang kampung kita kan? Okey. Yang seterusnya, dibagi tahu pula jati diri penduduk. Maksud jati diri penduduk ni, kepribadian penduduk di situ. Okey. Apa jati diri dia? Semangat dia untuk menunjukkan sayangnya mereka pada kampung tersebut. Apa yang dibuat pada kampung tersebut? Dia membina pintu gerbang. Pintu gerbang ni yang biasa ada di depan-depan kampung, mula-mula masuk kampung kan. Okey. Memasang jalur gemilang yang besar. Memasang jalur gemilang yang besar ni apa? Jalur gemilang ini adalah bendera Malaysia lah, bendera negara kita. Okey, menghias setiap lorong dan jalan di kampung. Kalau kamu tengok kat kampung kita ni pun, kalau digelangi pun setiap lorong tu ada dihiaskan dengan pokok-pokok. Bila nak dekat dengan merdeka, hari kemerdekaan, tarikh kemerdekaan, dihiasi dengan banyak jalur gemilang. Okey. Jadi, seterusnya, kejayaan yang diperolehi oleh Kampung Pering ni, apa dia? Dia dapat anugerah Desa Lestari peringkat kebangsaan pada tahun 2014. Jadi kamu dah nampak, kamu dah baca, kamu dah tahu ini isi-isi penting. Tinggal lagi kamu kena isikan semua isi penting ini di dalam apa? Di dalam karangan ini. Cikgu akan bagi juga jawapan tapi kamu dengar betul-betul. Cikgu takkan tulis, cikgu cuma baca sahaja. Okey. Kampung Pering terletak di daerah Kubang Pasu, Kedah. Kampung ini sangat indah dan aman. Kampung ini terkenal dengan jagung manisnya. Terkenal dengan jagung manisnya. Maksudnya dia bekerja sebagai apa? Kan dia cakap tadi dia bekerja dalam bidang pertanian. Jadi kat sana ada mungkin ada banyak ladang jagung yang diorang bangunkan. Okey. Perenggan kedua. Jumlah penduduk di kampung ini seramai berapa orang? Dah cerita tadi kan? Okey, kamu boleh gunakan juga ayat kamu sendiri. Maksudnya dia cuma bagi isi penting di sini 972 orang. Jadi kamu lengkapkan ayat ini dengan ayat kamu sendiri
supaya ia lebih lengkap. Jumlah penduduk di kampung ini adalah seramai berapa orang? Okey, kamu tulislah berapa orang? 672 orang. Jumlah penduduk di kampung ini adalah seramai 672 orang. Okey. Seterusnya, kampung ini mempunyai rumah sebanyak berapa? Dia dah bagi 185 buah rumah. Kebanyakan penduduk bekerja dalam apa? Dalam bidang apa tadi? Bidang apa? Cuba tengok situ, dalam bidang apa? Dalam bidang pertanian. Okey. Penduduk di kampung ini, perenggan ketiga. Penduduk di kampung ini suka apa? Ini adalah kamu kena cari dekat poin isi penting sikap penduduk kampung. Suka apa? Mereka tidak mementingkan wang untuk memajukan kampung mereka. Mereka juga saling semasa majlis perkahwinan dan mengekalkan ciri-ciri tradisional dalam majlis itu. Mengekalkan diorang ni saling semasa majlis perkahwinan. Biasa majlis perkahwinan kita saling apa? Saling tolong-menolong kan? Tengok ayat dekat sini. Isi penting di sini. Perenggan yang keempat. Jati diri penduduk kampung ini sangat kuat. Mereka membina, dia cakap tadi, membina apa? Membina masjid ke membina apa? Membina pintu apa di kampung ini. Mereka juga memasang apa? Sebagai bukti sayang akan negara. Oleh itu, kampung mereka telah dianugerahi syariah ni. Anugerah apa yang didapat tadi? Salinlah anugerah ni. Kerana sikap mereka yang bersatu hati, mengindahkan dan mengekalkan ciri tradisional kampung ini. Mereka berjanji akan menjaga apa? Okey, mereka berjanji akan menjaga apa di situ? Kamu isikan sendiri dengan ayat yang betul. Yang tepat menjanji menjaga kampung ke, menjaga nama baik penduduk ke. Fikirlah ayat yang paling sesuai untuk diisi di situ. Tugasan yang kedua, kamu perlu sediakan buku tulis BM1, buku penulisan iaitu buku garis 3. Okey, cikgu nak kamu salin karangan di bawah ini. Ni nampak ni. Okey. Tulislah hari ni. Hari ni hari Khamis. Khamis 8 Julai. Khamis 8 Julai tahun 2021. Tulis di atas hari, tarikh. Kemudian baris yang pertama tulis ni. Salin karangan di bawah. Hari ni kita guna buku garis 3. Jadi kamu kena tulis dengan cantik, dengan betul. Di mana kamu perlu letakkan huruf besar, di mana huruf kecil. Pastikan betul ya. Okey. Kita baca dulu ya. Salin karangan di bawah. Tugu negara siap dibina pada 8 Februari 1966. Ini gambar Tugu negara. Yang terletak di Kuala Lumpur. Okey. Tugu ini dibina sebagai penghormatan kepada prajurit yang gugur dalam Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua dan semasa darurat. Perenggan yang kedua. Tugu negara ialah salah sebuah arca yang terbesar di dunia. Terdapat 7 patung tembaga di atas batu asas berbentuk segi 4 panjang. Ini 7 patung tembaga, 7 prajurit yang terkorban semasa Perang Dunia Pertama, Kedua dan semasa darurat. Prajurit ini adalah tentera ataupun orang yang mempertahankan negara kita. Setiap patung gangsa tersebut mempunyai maksud yang tersendiri, iaitu keberanian, kepimpinan, pengorbanan, kekuatan, kesengsaraan, perpaduan dan kewaspadaan. Okey, yang terakhir, perenggan terakhir. Sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah menghargai jasa para perwira yang rela bergadai nyawa demi memelihara kedaulatan negara. Jadi kita ni sebagai rakyat Malaysia di negara Malaysia ni, kita kena hargailah jasa para perwira kita yang lama dulu yang nak mempertahankan negara kita daripada musnah, daripada Perang Dunia Pertama dan juga Perang Dunia yang Kedua. Okey, jadi kamu salin karangan ini, tulis lawa-lawa cantik-cantik, ikut huruf besar yang mana, ikut huruf kecil yang mana. Permulaan ayat pun mesti huruf besar.
Tugu negara mesti tugu T tu besar, negara tu N tu mesti besar sebab dia adalah nama apa? Nama tempat tu lah, nama tu. Nama khas, kata nama khas. Jadi, tuliskan dengan huruf besar. Kemudian, setiap satu perenggan, kamu selangkan satu baris. Lepas tu, tulis jangan rapat-rapat. Satu perkataan, jarak. Satu perkataan, jarak. Pastikan koma berada di tempat yang betul. Titik juga atau noktah berada di tempat yang betul. Okey, selamat belajar dan selamat mencuba. Okey, itu sahaja untuk sesi pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita bertemu lagi pada minggu hadapan untuk sesi PDPR yang seterusnya. Diharap murid-murid terus bersemangat untuk belajar. Okey, jaga diri kamu, jangan tinggal solat. Itu sahaja, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.